أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم علماء الراسخين، والصلاة والسلام على من نصح دينه أديان الكفرة والطالحين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن أفضل الحدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu saya malam ni nak bagi penjelasan berkenaan dengan sesiapa beramal dengan hadis dhaif. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya hadis dhaif ini kita telah maklum. Jadi di hari ini, di akhir-akhir ini, bahawasanya mengatakan ialah mereka itu haram beramal dengan hadis dhaif. Dan ini walaulah fadail sekalipun. Gitu. Jadi haram beramal dengan hadis dhaif walaulah mana kata ialah fadailul ilmi sekalipun, tak boleh juga, haram juga. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkalinya orang yang mengatakan haram beramal itu boleh jadinya orang tu dia tak belajar ilmu mustalah hadis. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis ni, dia ada mana kata dalam hadis ni dia panggil hadis dhaif ni. Hadis ialah orang yang bawah sekali daripada satunya hadis sahih, tinggi sikit. Yang pertama kita kata. Yang kedua iaitu hadis hasan. Tapi saya nak urai panjang tak boleh sebab saya nak urai berkenaan dengan hadis dhaif. Yang ketiganya iaitu hadis dhaif. Jadi mana kata ialah hadis dhaif itu, mana kata duduk di peringkat yang ketiga. Gitu, tak apa. Jadi mana kata saya beri penjelasan ni, boleh kata sekurang-kurangnya ini kita kalau tak faham lagi tu pergi murajaah sendirilah, murajaah dalam kitab dia. Macam kita kata hak bawah sekali takrirat sariyah tu, takrirat tu kita kata kalau ujuri ke ataupun apa hak kan, kita kata contohnya, ataupun yang ni macam kitab saya rujuk ni, macam kita kata iaitu Rabbul Ustaz nama dia. Itu. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengar bagi elok bahawasanya adakah boleh berhujah ataupun dilarang ataupun haram ataupun ditegah. Kita tengok sama ada tegah itu tegah haram ataupun tegah tu tegah makruh, kita boleh tahu. Jadi saya beri penjelasan dengan sekadar ni pun saya ingat boleh tahu dah, boleh faham dah. Kalau tak faham lagi tu, boleh jadi orang tu tak belajar ilmu mustalah hadis. Mudah-mudah. Gitu. Yang ni ketahui olehmu bahawasanya hadis dhaif itu tidak seyuki ada diihmal akan dia. Mana kita kata setengah daripadanya kita nak tinggalkan bahawasanya dihampakan dia ataupun kita kata dikosong akan dia, tak ada tak boleh beramal kan? Ada. Karena bahawasanya hadis dhaif itu boleh diamankan pada fadailul ilmi, ialah tengah daripadanya.
ataupun boleh diamalkan dengan fadailul a'mal. Yang di mana kata dengan ilmu sekadar ilmu fadail, dia panggil hadis-hadis fadail. Tu macam kita kata contohnya hadis-hadis fadail ni banyak, iaitu setengah daripadanya berkenaan dengan penceramah kuliah tazkirah, mana kata, ataupun kita kata ahli tabligh kan menyampaikan, terdiri daripadanya ramai yang gunakan hadis fadail ni. Mana kita kata hadis fadail. Begitu juga hadis-hadis doa ini terdiri daripada ulama-ulama pun ada beramal, mana kata mereka itu beramal dengan hadis doa. Kalau kita nak tahu semua. Tapi kita tak tahu lagi, tak apa, nanti saya beri penjelasan. Seperti berkatalah oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya iaitu Tanbihul Akhyar, yakni bahawasanya hadis doa itu jadi hujah pada segala fadilatun amal, yakni fadilat amal. Fadilatul amali. Mana kita kata fadilat amal, supaya kita kata kita nak beramal, itu diceritakan dengan hadis-hadis doa. Dia hadis doa ni dia panggil kita nak, supaya kita kata kalau dalam Quran dia panggil basyiran wa nazira. Kalau kita kata dia panggil, kalau dalam kita kata dalam bab mustalah hadis ni dia panggil ayat targhib wa tarhib. Macam kita kata contohnya. Nanti saya akan sampai lah benda tu. Berjumpa insya-Allah. Gitu. Dan ialah tengah daripadanya, tengok. Dan ittifaq ulama. Ni hebat ni, kuat ni. Yang ni seperti barangnya tersebut di dalam syarah mazhab dan lainnya, ittifaq ulama boleh beramal dengan hadis-hadis doa. Tapi orang kita ni, kadang-kadang dia kata mulut. Ni hadis doa haram beramal. Saya biasa, saya nak cerita betul. Hadis ni hadis doa dia kata. Hadis doa ni dia kata ialah haram beramal, haram beramal dan haram berhujah walau fadailul a'mal sekalipun. Dia mari rumah saya berjumpa dengan saya. Lain sekali saya buat topik kitab tunjuk bagi apa dia ni, dia dalam rupun ustaz ni bagi tunjuk ke dia. Tunjuk dia nak baca tak boleh. Saya kata kalau nak baca tak boleh ni, ni susah juga. Jadi mana kita kata kita mengatakan mana kata perkataan kita hebat sangat, tapi apabila kita berikan hujah-hujah kita, dia nak baca tak boleh. Satu. Yang kedua, kita tanya dia, adakah hujah yang mengatakan hadis doa ini haram beramal? Dia tu tak ada pula lah. Dia tu guru lah bagi tahu. Dia kata ustaz saya lah bagi tahu. Tapi ustaz bagi tahu pun, saya kata kalau dia bagi tahu pasti dia cerita dalam kitab mana-mana. Ni dia mana kata dia tak nyatakan dalam kitab mana-mana. Ni tengok lagi dalam perkataan yang kuat. Dia kata ialah tengah daripadanya wa yajuzu. Ni. Asalnya dia mana kata ialah daripadanya ada asalnya dia panggil gini. Perkataan dia tu jauh lagi. Jadi harus kita beramal dengan segala hukum-hukum dan segala aqaid dengan hadis sahih dan hadis hasan. Tu tak apalah. Amal hadisud dhaif. Adapun hadis dhaif, pada yajuzu al-ihtijaju bihi. Gitu. Mana kata tak boleh berhujah dengan apa kita kata dengan dia. Tapi dia kata tengok. Wa yajuzu riwayatuhu wal amalu bihi fi ghairil ahkami. Di sore ni. Dan ialah mana kata harus dan meriwayat akan dia akan hadis doa. Boleh kita nak cerita, boleh kita nak mana kita kata nak ceritakan bahawasanya riwayat ni gini perkataan dengan hadis doa. Boleh. Wal amalu bihi dan beramal dengan dia. Seperti bila kita kata ustaz-ustaz ataupun pengkuliah tazkirah, macam kita kata ustaz-ustaz tazkirah, ustaz-ustaz macam kita kata contohnya apa dia lagi, ni mana kita kata hak ceramah kah, ceramah bebas kah, ceramah apa kah, tak kira lah. Jadi mana kata gunakan ni hadis doa ni, boleh beramal dengan dia. Tapi boleh beramal itu fi ghairil ahkami, lain, pada lain daripada segala hukum-hukum syarak yang kita kena mana kata ialah orang panggil kena bahas
Seperti kita kata ialah tengah daripadanya petua-petua macam kita kata berkenaan dengan hukum syarak tu tak boleh lah. Ada juga tempat yang boleh, ada juga tempat yang tak boleh. Tapi mazhab kita tak boleh, mana kata dirat akan dia tak boleh betul-betul. Tapi hak ni mana kita kata satunya kal qasasi, seperti kita kata cerita-cerita. Mana kata kita nak hikayat macam kita kata ialah kisah-kisah. Mana kita kata contohnya kita kata kita nak cerita, mana kita kata supaya kita kata qasasul anbiya, kita nak ceritakan berkenaan dengan qasasul anbiya macam kita kata, maka di situ ialah dia harus akan dia. Satu kita kena ingat wa fadailul a'mali hadaka, dan ialah segala kelebihan bagi amalan kita. Macam kita kata kita nak cerita, macam kita kata nak bagi menarikkan segala amalan. Fadail macam kita kata, pokok tabligh kita kata dia ceritakan kelebihan dia. Kelebihan semayang sunat gini, semayang macam kita kata contohnya. Macam kita pun sama je lah. Kelebihan semayang, kita kata kelebihan semayang tahajud gini, kelebihan mana kita kata amalan gini, kelebihan zikir gini, kelebihan selawat gini, bertahmid, bertahlil segala-galanya. Itu boleh, tak ada apa pun. Orang kita ni kadang-kadang dia tak ada dalil je. Dia bercakap kosong, orang panggil. Tengok. Watarhib, dia 3 lah. Mana yang ketiga, iaitu nak menggemarkan. Jadi seorang tu kita kata contohnya kita malah nak buat ibadat, tapi apabila kita dengar ustaz ni bagi penjelasan gini-gini, ustaz ni bagi ceramah gini, kelebihan gini, kesimpulan dia gini, huraian dengan dia dengan macam kita kata contohnya, maka boleh kita beramal. Wat tarhib, dan ia ni khabar menakuti, kita kata cerita-cerita menakuti macam saya cerita semalam lah. Gitu. Bisyarti adami isnadihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana kata kita tu dengan kita tak syarat, maka kata dengan disyaratkan dengan syarat bahasa kita tidak disandarkan kepada Nabi. Ini hadis ni datang daripada Nabi gini. Gitu dia panggil rawi saya, dia dhaif ni. Kalau kita belajar dalam bab dhaif dia panggil dhaif ni, dia panggil iza naqasat bihi syurutul hasan, dia panggil gitu. Gitu. Jadi mana kata ialah dhaif itu apabila kurang dah ialah padanya pada hadis itu segala syarat bagi hasan. Syarat hasan lain pula, syarat sahih lain pula. Gitu. Kalau syarat sahih, ia ni mana kata ialah dia terpanggil iza jtama'a bihi syaratus sahih. Mana kita kata apabila berhimpunlah syarat-syarat bagi sahih. Yang 5 tu kita kata contohnya. Dan ialah syarat bagi hasan itu apabila kurang daripada syarat sahih. Kurang sikit. Gitu. Dia mana kata rawi itu, iktibar rawi itu, saya nak cerita pun mustalah hadis ni. Saya nak cerita betul, saya belajar tu banyak bukan sikit dah. Belajar mustalah hadis sejak ambil daripada takrirat tu berapa kali khatam, 2-3 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam bahasa takrirat. Tapi nak mari sampai ke pun ustaz ni macam kita kata takrirat lah, macam kita kata ujuri lah, apa dia ni napahat lah, kita kata contohnya nak mari ke sini lagi tu Allah payahnya. Mustalah hadis ni pada kata ilmu tu ramai yang tak belajar. Tapi saya tak tahulah, macam kita kata orang belajar di luar negara tu lebih mahir, lebih bijak, wallahu a'lam. Tapi saya ingat tuk guru saya mana kita kata dia baca, ialah baca napahat ni. Selepas ada baca rupun ustaz ni, dia kata mana kata tak payah baca hak lain, tak payah belajar dengan hak ni. Kalau ingat dalam bab ni, insya-Allah selamat dah. Gitu. Tapi takut tak ingat lah banyak dalam ni. Kadang-kadang orang kita duk tingkah bab sikah, bab adin, bab dobit, bab apa gitu-gitu. Cuba mari tengok dalam ni ada belaka, tapi takut kita tak faham, wallahu a'lam lah. Tapi saya tak mau bergaduh, itu tak baik, itu setengah daripadanya. Tu. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita kata ada juga duk mengingkatkan ialah hafiz. Bila kita kata orang, mana kita kata orang ni al-hafiz, kita kata contohnya hafiz ni setara manalah. Kita kata jangan gitu.
Seperti kita kata Ibnu Hajar Al-Asqalan, kita kata contohnya Hafid, macam kita kata digelarkan Hafid ni banyak. Gitu. Saya pun tak cerita. Mana kita kata ialah Hafiz ini ialah ada dua. Satu pada istilah muhaddisin dan Hafid pada istilah rawi. Nah, mana kita kata ada juga Hafiz itu ialah pada istilah muhaddisin, itu setengah daripadanya, dan ialah Hafid itu iaitu pada istilah rawi dia lain pula. Jadi pal awalu man yuhfadu mi'ata alfu hadisin wasani. Kita tengok iaitu mana kata ialah yang pertama Hafid pada rawi ini, iaitu ialah mereka yang menghafal akan dia iaitu 100,000 hadis. 100,000 hadis ni kita nak apa, matan arba'in pun tak habis. Aduh. Lebih begitu juga kita nak hafal mustalah hadis tak. Balik mai orang tanya kita takrirat apa tak habis. Tapi insya-Allah takrirat tak lupa lagi insya-Allah. 20 tahun dah tinggal nak cerita tu. Lebih kurang 20 tahun dah tinggal. Jadi ilmu nahwu, ilmu sharah, apa dia ni, usuluddin apa tu, mana kita kata mustalah hadis ni lah yang boleh ingat lagi. Lebih kurang lah gitu. Mana kata ingat, mana kata tapi takrir je lah ingat. Mana kata rupu ustaz ni apa juga tapi tak dah habis. Payah dalam rupu ustaz ni, syair dia payah. Gitu. Dan ialah kaum yang ketiga, iaitu mereka yang menghafal matan serta sanadnya dan mengetahui rijal-rijalnya. Ini hebat. Jadi mana kata ialah tengah daripadanya kaum yang pertama, iaitu orang yang menghafalkan 1,000 hadis, 100,000 hadis. Nah, tapi hak ni dia hafal juga. Ialah mereka yang menghafalkan matan serta sanadnya dan ialah mengetahui rijalnya. Rijal ni. Rijal tu ada rijaluhu lakasari histaharat. Kalau disebutkan di dalam tu. Gitu. Dia banyak. Wa musnadun mu'tasilun isnadu dumin rawihi khattal mustafa walam yabid. Gitu. Macam-macam. Kalau kita kata di kahnak rijal tu, cuba kita tengok, kita nak menafikan. Kita tengok Hafid tu dengan macam kita kata Al-Asqalan, kita kata contohnya dia jarak dengan apa dia ni. Nah, Syafi'i meninggal tu dia umur baru 10 tahun. Lepas tu Syafi'i, sara mana Syafi'i? Syafi'i umur 10 tahun hafal Muwatta' dah. Yang kita ni menghafal matan Jeremiah pun tak boleh. Kalau orang mengaji pondok menghafal matan Jeremiah. Nah, tapi insya-Allah mana kita kata umur 12 tahun ingat dah matan Jeremiah. Kita kata contohnya tapi gitu. Kalau kita kata contohnya kita ni matan Jeremiah pun tak ingat. Lebih-lebih lagi lah tak tahu orang yang tak hafal langsung tu. Bukan senang. Tapi saya nak cerita panjang-panjang tu tak boleh. Kalau saya nak cerita banyak berkenaan dengan ni, Allah banyak. Dan saya nak baca sikit. Yang ni mana kata dia sebut akan dia. Iaitu di dalam kitab apa dia ni, dan di dalam kitab Ropun Ustaz, iaitu pada muka surat berapa? 65 pergi cari hadis tu. Ni nak syair kita mah. Wahtajja bid-dha'i pipin fadaili bi syartin diraji taqta syamili. Gitu. Ni ingat sikit lah kalau kodah gitulah. Dia kata gitu. Dia kata dan ialah boleh berhujah iaitu dengan hadis dhaif. Mana kata boleh berhujah dengan hadis dhaif, iaitu bil hadisid dhaifi fi fadaili, iaitu fil fadailil a'mali. Saya nak baca sikit je, tak baca panjang dah. Dia dalam ni memang payung. Gitu. Saya nak baca, nak hurai dalam dia. Dia tu iktibar syair. Tapi iktibar syarah dia, Allah, lebih payah lagi daripada syair. Syair ni payah dah. Perkataan syair tu payah dah. Lepas tu perkataan syarah dia tu kadang-kadang lebih payah lagi daripada perkataan syair. Dalam ni dia kata gini, amrun
minal iktijaji ala tariqil istihbabi. Tengok dia kata. Ia ni mana kata satu perkara, ia ni daripada berhajat lah, ia ni daripada boleh berhujah, ia ni di atas tariq, ia ni di atas jalan, ia ni mana kata dia panggil sunat saja, mana kata di atas, mana kata dia tu istihbab. Ia ni di atas benda-benda yang dituntut akan dia, macam kita kata itu dia yustahabu ihtijaju wan amalu bihi. Mana kata dia tu dituntutkan yustahabu. Gitu. Kita kena fikirlah di situ. Kalau didatangkan, kalau kita kata kita nak urai panjang tu, tak payah kita urai cara ringkas yang ini. Jadi mana kata bahawasanya yustahabu, boleh mana kita kata dia tu boleh berhujah dan boleh beramal bidha'ifi. Tapi bidha'ifi minan hadisi alal masyhuri, yakni alal qaulil masyhur, di atas qaul masyhur yang mengatakan boleh berhujah hadis dhaif. Tapi ada juga yang mengatakan ialah tak boleh berhujah, iaitu hadis itu iaitu di atas perkataan qaul yang sahih, qaul yang perkataan qin tak ada lah gitu. Inilah makna kita kata hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini perkataan-perkataan ni setengah daripadanya kita inilah kita nak bahawasanya boleh berhujah ni kita kena tengok. Dia hadis dhaif ni kita kena tengok. Makna kata di atas qaul masyhur boleh berhujah, tapi ada juga di atas qaul yang tak masyhur tak boleh berhujah. Hak tu dah dia ambil perkataan hak tak masyhur dia gunakan pada kita. Dia kata bahawasanya hadis dhaif itu haram beramal walau fadailun a'mal sekalipun. Itu tak betul dah tu. Yang ni mana kata dia ambil perkataan dhaif pergi bubuh depan. Dia dhaif ni orang tak bubuh depan, dia orang bubuh belakang. Dia dhaif ni kita beramal dah dengan kaul yang sahih. Kaul dia mana kita kata kalau kita belajar bab ilmu fiqh apa sama juga. Makanya kita kata kaul mu'tamad. Kalau kita kata ialah sahibul qaul, muqabil qaul. Apa dia macam-macam perkataan tu. Kita kena mana kata hak yang pertama tak boleh, hak yang kedua kita pakai, hak yang kedua kita pakai tak boleh juga. Pergi yang ketiga. Siapa juga kita kata contohnya hadis tu hadis sahih kita pakai. Oh tak ada hadis sahih kita pakai hadis hasan. Tak ada hasan baru pergi ke mana tu Nidak kita didahulukan dhaif. Tak boleh. Al-adhafu yakni al-aqwa dalam kaedah dia muqaddamun alal adhafi. Yakni pada kata perkataan yang kuat, kaul-kaul yang kuat, ulama-ulama yang kuat didahulukan di atas dhaif. Itu sore ke dalam kaedah. Gitu. Iza kana apabila adalah hadis tu hadis dhaif tadi ni waridan gitu. Mana kata dia tu yakni mana kata dia apa dia ni diriwayat akan dia bil fadaili. Warid ni datanglah ia, mana kita kata diriwayat akan dia apa boleh, mana kita kata ialah datanglah ayat akan dia, yakni mana kata dicerita akan dia bil fadaili, yakni bil fadailil a'mali wal fadailil ashkhasi. Mana kata seperti kita kata kita ceritakan kelebihan segala amalan-amalan dan kita ceritakan kelebihan segala seseorang seperti mana kafadli Abi Bakrin, seperti hadis yang menceritakan berkenaan kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni kita telah maklum dia lebihkan. Lepas tu Sayyidina Umar, yang ni mana kita kata wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Mana kita kata contohnya, jadi makna kata setiap mereka itu ada berlaku. Dia hadis dhaif ni dia banyak boleh guna. Nah, siapa kita kata contohnya di sisi Syafi'i hadis tu hadis sahih. Nah, lepas tu di sisi orang lain sama-sama sahih, tak apa sahih belaka. Tapi ada juga di sisi orang lain, macam kita kata contohnya saya nak bagi tahu satu saja. Nah, macam kita kata di sisi Maliki adalah hadis tu hadis sahih, tapi di sisi Syafi'i hadis tu hadis dhaif. Contohnya hadis mursal, hadis muttasil ataupun hadis mu'dhal. Gitu. Jadi mana kata hadis mursal itu di sisi Syafi'i, maka ialah hadis tu memang hadis apa dia ni sama ada mana kata mursal itu sama ada mursal sahabi ataupun mursal tabi'i
maka hadis itu dhaif. Mana kata di sisi Syafi'i. Di sisi mana kita kata di sisi Imam Malik, dia makna kata bahawasanya hadis mursal itu sahih. Tapi jangan membawakan kepada hadis mursal tu masa tabi'in. Mana kata kalau masa sahabi boleh. Kikut tu. Wa mursalun dalam mana kata-kata dalam apa dia ni? Dalam takrirat kata wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa kul qari wa rawa rawin faqat. Gitu. Jadi makna kata hadis mursal itu makna kata di sisi dia memang tu, tapi di sisi kita tak. Dia banyak kalau saya nak bahas berkenaan dengan hadis ni banyak, tapi kalau kita cerita berkenaan dengan dia tu, dengan hadis ni, kalau nak tengok, pergi tengoklah sendiri, iaitu berkenaan dengan tu. Kalau kita kata di dalam warakat, di dalam kita kata contohnya di dalam Bekuniyah pun ada. Tapi kalau kita tengok dalam Rapung Ustaz ni lebih tinggi lah, lebih hebat. Berkenaan dengan bahawasanya, contoh, saya bagi contoh. Dalam satu perkataan, iaitu dalam satu hadis. Hadis mana? Iaitu seperti mana dia panggil la nikaha illa biwaliyin. Jadi mana kata kalau itu ditakwil akan dia la nikaha illa biiznil wali. Maka hadis tu kalau di sisi ialah Imam Malik bahawasanya hadis tu hadis sahih. Tapi di sisi Syafi'i maka hadis tu hadis dhaif. Sebab apa? Hadis tu. Jadi makna kata tiada ada jenis berkahwin. Jadi tak dapat berkahwin melainkan dengan ada wali. Bagaimana pun tak boleh, kena ada wali tetap. Tapi mana kata ialah kena ada wali ni di sisi Imam Malik saja, tapi di sisi mazhab Syafi'i dah. Mazhab Syafi'i bahawasanya hadis tu hadis mursal. Dia gini saja. Kalau saya nak cerita lagi berkenaan sikit lebih kurang ada dalam seminit. Yang ni berkenaan dengan hadis sahih dengan hadis dhaif ni dia banyak. Hadis munqati', hadis mu'dhal, hadis muttasil, hadis mursal. Banyak lagi. Lepas tu hadis macam kita kata hadis mu'an'an. Lain pula tu. Jadi kita kena tahu. Kemudian kita kata dia panggil hadis tu muttafaqun alaih tu lain. Supaya kita kata rawaina. Tu macam kita kata macam mari kita kata an Habi Hurairah. Mari kita kata ataupun marwiyan, itu lain pula. Marwiyat lain, rawaina lain, an lain. Tu kalau nak mengaji mustalah hadis semua kena mengaji sungguh dah. Dia pening kepala hadis ni. Nak cerita betul. Kalau mana kata kalau kita nak cerita banyak tu tak boleh. Contohnya saya bagi contoh satu je. Kalau kita mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya adalah hadis di dalam Muwatta' itu kalau ada hadis sahih, kalau sahih ke semua belaka, jatuh isteri kita satu tolak. Kita kata gitu. Maka jatuh dah isteri kita. Tak jatuh. Sebab mana kata ke semua hadis di dalam Muwatta' tu sahih belaka. Tak di sisi kita. Mana kata di sisi orang mazhab Syafi'i maka tak jatuh tolak. Sebab apa? Mana kata ialah hadis mursal ada sama di dalam tu. Maka di situ hadis mursal di sisi Syafi'i tak jatuh. Orang bermazhab Syafi'i sama juga. Orang yang bermazhab Syafi'i maka tak jatuh tolak jikalau kita taklid. Tapi kalau kita kata mazhab Maliki kata gini, jikalau adalah hadis di dalam Muwatta' itu hadis dhaif, maka jatuh isteri aku satu tolak. Jatuh dia. Sebab apa? Hadis di dalam mana kita kata adalah menghukumkan mereka itu bahawasanya adalah hadis di mana kita kata hadis di dalam Muwatta' itu hadis mursal. Maka hadis mursal di sisi mereka itu adalah hadis sahih. Tu pening kepala jaga bab mustalah hadis ni. Kita nak pergi lagi banyak. Kita mana kita kata mustalah hadis ni dia kena tengok sikoh tak sikoh hadis tu. Udun tak udun ada. Musansan macam kita kata contohnya ada macam-macam. Marasin dia macam mana, bagaimana. Mana kita kata hadis tu, nak kita kata contohnya Hasan lizati, lighairi, macam-macam ialah setengah daripadanya. Dia mana kata ada juga riwayat tu dia banyak lagi. Tabi'in kabir, tabi'in saghir pun ada. Kita kata contohnya sahabi juga siapa juga. Mana kita kata begitulah banyaknya apa dia ni?
faham di dalam ini Allah banyaknya. Tengok di sisi ni mana kata Baihaqi kata lagu mana, Sahawi kata bagaimana, hadis itu tu banyak kalau saya nak cerita tu. Lepas tu Huzaimah kata lagu mana, iaitu kita tengok sendirilah dalam ni ada petelikah di situ Sahawi, Ibnu Huzaimah dan Diana, dan ialah mana kata Baihaqi adalah banyak Bara'ah macam kita kata contohnya, dia banyak di dalam ni ialah mana kata pembahasan tu banyak sangat saya nak cerita boleh, tapi kalau ceritanya panjang masa. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT, soreh bahawasanya hadis dhaif di sisi perkataan yang kuat, yakni pada kata perkataan yang muktamad, yakni mana kata boleh kita beramal dengan dia, tetapi beramal itu yakni pada ilul aman, yakni kita bedan boleh berhujah, bukan beramal saja, beramal dan serta boleh berhujah. Dia kena tengok satu lagi perkataan dia panggil waktu di dabi syawahidi waktu jabi qaulihi. Tu lagi kana. Jadi mana kata apa dia makna waktu di dabi syawahidi, waktu di dabi syawahidi ataupun waktu jabi qaulihi. Itu kena mengaji lah sebenarnya. Kalau tak mengaji dia tak reti. Kalau kita tengok di dalam hadis tu banyak lagi bab-bab sikah, bab-bab apa, bab-bab udun kita kata bab-bab dobit. Ada dobit tu dobit tak ada, dobit matan pun ada dobit macam kita kata sanad dengan sanad dengan isnad pun ada, lain macam-macam dengan perkataan-perkataan yang kuat tu. Dia kata kita dobit matan tu lagu mana, dobit sekadar tu lagu mana, dobit macam kita kata dobit kutub tu lagu mana. Kita kena tahu belaka. Kalau kita tak tahu hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT, kita kumpul jadi nasi kabu lah makan belaka. Itu pun sedap. Tak tu kena belajar lah cara dia mudah-mudahnya. Tapi orang belajar luar negara tu saya tak tahulah belajar mana, kata saya pun belajar luar negara juga. Tapi di Patani sajalah saya belajar. Tapi saya mengaji bab mutalah hadis ni pening sungguh. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT, saya ringkaskan itu sajalah. Sekiranya kalau ada salah dan silap dan terkasar, minta maaf belaka. Sekianlah saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minal rasyidin wa ja'alna minal a'immatil ulama il amilin. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimnahu ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.